lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat peluang untuk sama-sama salat dan sama-sama duduk membacakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita kira antara kitab yang mudah untuk kita baca dan mudah untuk kita yakini. Mudah tu maknanya kita tidak kerja banyak. Kadang-kadang bila kita baca hadis, orang tanya hadis ni sahih ke tidak. Jadi sebenarnya para ulama sudah memudahkan urusan tu kepada kita. Bermula daripada Imam Bukhari, dia buat satu kitab kumpulkan hadis-hadis sahih. Kemudian Imam Muslim kumpulkan hadis-hadis sahih. Al-Imam Tirmizi cuba nak buat juga, cuma tak sekuat dan sehebat Imam Bukhari dan juga Muslim. Pun begitu, karya Imam Tirmizi adalah karya yang agung juga, sehingga bila dia mentor dia sendiri Imam Bukhari. Imam Tirmizi ni mentor dia lah bahasa kita. Dia tunjuk kepada ulama-ulama Khurasan kitab dia. Maknanya para ulama saring hadis-hadis ni untuk memudahkan umat Islam. Jadi alhamdulillah, kita ni kalau nak mudah, maka kembalilah kepada kitab para ulama ini. Banyak orang bila sampai kepadanya hadis, dia akan tertanya-tanya. Bukan banyak orang lah, kita sendiri pun. Mari hadis WhatsApp juga, tanya ni hadis sahih ke? Ni hadis daif ke? Hadis ni palsu? Ni cerita betul ke cerita dongeng? Kalau nampak dongeng tu banyak, betul tu sikit, kira tak payah pakailah hadis tu. Tapi kalau betul tu banyak, dongeng tu sikit-sikit ihtimal, kita kata inilah okeylah, boleh terima. Tapi kalau kebanyakan dia kuatnya belah sahih, maka kita terima. Jadi nak tahu hadis tu sahih ke dhaif, tu memang kerja berat. Para ulama telah memudahkan untuk kita, telah menyaring hadis-hadis yang sahih. Kalau kita berpada dengan yang sahih ni pun, tak ada nak baca dah kitanya. Kemudian kita ada depan kita ni pula para ulama buat kumpulkan pula hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim ni berada pada darjah yang paling kuat. Jadi kita ni baru nak baca hak ni baru ni. Kalau baca hak ni, alhamdulillah. Baca Sahih Bukhari, alhamdulillah. Baca lagi Sahih Muslim, alhamdulillah. Jadi sayugianya digalakkan kita ni membacakan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh para ulama untuk memudahkan urusan kita semua. Okay? Jadi sebab tu bukanlah berarti kita baca kitab tebal ni, hebatnya dia. Tidak. Kita tidaklah pandai, cuma bila boleh baca hasil kumpulan para ulama tu, mudahlah kerja kitanya. Boleh jadi syarah kita tak mampu nak syarah macam orang-orang hebat. Kurang-kurangnya kita dah dengar hadis tu sekali. Jadi sebab itulah kita katakan senantiasalah berdampingan dengan kitab-kitab seumpama ini yang memudahkan bagi kita. Kita mulakan bacaan hadis kita dengan yang sahih. Biar kita tahu, pernah baca dalam kitab ni hadis ni sahih. Kita tak adalah kata tercari-cari yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif, sehingga kita dapat yakin apa yang kita buat itu benar-benar berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tidaklah kita kata hak ni je yang sahih, ada lagi. Ada lagi dalam sahih, dalam Sunan At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Muwatta Imam Malik, dalam
Sunan Ad-Darimi, banyak lagi sunan-sunan yang lain yang mengumpulkan hadis-hadis dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Banyak lagi. Cuma jangan kata hak banyak. Nah, hak sikit ni pun hak disepakati Bukhari Muslim pun tak habis lagi. Jadi baca hak ni dulu tu kira okeylah. Biar habis hak ni dulu, kita gilah slow-slow. Baik, hari ni kita nak sambung bacaan kita pada hadis yang ke-347 dalam sunnah zikir setelah salat dan tata caranya. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah an Warrad katibil Mughirah bin Syu'bah an Warrad katibil Mughirah bin Syu'bah qala amla alayya al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Baik. Diriwayatkan dari Warrad, dia sekretaris, sekretari, penulis Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni kalau dia nak apa-apa ada yang tulis. Jadi bahasa kita kak, Siti Usahalah kan. Dia berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah meminta aku untuk menulis hadis buat dikirim kepada Muawiyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa setiap selesai salat fardu. Setiap kali selepas salat fardu, Nabi akan baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Hadis muttafaqun alaih. Nah, tapi kemarin banyak kita pergi, banyak orang tak baca. Nah, sehingga boleh kita kata dia baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey dah, alhamdulillah. Tapi di mana dia dengan riwayat Bukhari Muslim ni? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Sehingga bila kita baca di masjid jadi pelik pada orang. Orang nak ikut payah. Sedangkan hadis ni hadis yang sangat sahih, muttafaqun alaih. Patutnya kalau tahu hadis ni kalau hak lain-lain hak bawah-bawah tu bukan hadis yang ni hadis Bukhari Muslim ni. Hadis Bukhari dan Muslim dua atas sekali tu. Nah, nombor 2 tu. Nah, nombor 2 letak atas sekali. Lepas astaghfirullah. Lepas tu Allah la ilaha illallah Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tapi bila kita tanpa banner ni banyak orang tak selesa lah. Pasal apa tak selesa? Pasal tak aja dengar tu imam kita baca. Lepas tu lain pula dengan hak kita imam kita baca. Nah, ada saya balik kat kampung, lepas tu susunan dia pula dia kata macam banner tu biasa kan
subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni dia yang last. Allahu la ilaha, ayat kursi tu di awal. Tapi kita ni macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ubah susunan tu tak ada masalah sebenarnya. Ubah susunan tu tak ada masalah. Kalau nak ubah susunan sesuai dengan amalan masyarakat kita, no hal, tak ada masalah. Cuma jangan sampai kita kata tak payahlah pasal lain daripada hak kita baca. Yang tu rugilah. Sebab apa? Sebab ini adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Baik, maksud dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Segala kerajaan miliknya dan segala pujian juga miliknya. Dan dia yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang boleh menahan. La mani'a lima a'taita, pada apa yang kamu nak bagi, tidak ada yang boleh tahan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang boleh bagi apa yang kamu tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat kekayaan seseorang di hadapanmu, darimulah segala kekayaan. Makna ni nombor 2. Nombor 1 adalah lafaz zikir tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dia tak faham makna ni pun, dia baca zikir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Okey dah. Yang penting dia amalkan sunnah ni. Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-348. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'al fuqara'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fuqara' itu fuqara'u, betul. Tulis fuqara'u fa'il. Ja'al fuqara'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang fakir datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, orang kaya telah berlalu dengan membawa darjat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Orang kaya telah mendahului kami, telah pergi bawa apa? Dengan darjat yang tinggi, bawa dengan kenikmatan yang abadi. Dahlah harta dapat, ada harta, dapat pula darjat, dapat kenikmatan yang abadi. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka ada kelebihan harta. Yang ni kelebihan orang kaya.
Yang ni memang kelebihan orang kaya. Nak macam mana? Sebab Allah bagi dia rezeki. Kelebihan harta. Okey. Macam mana? Walahum fadlun min amwal. Kelebihan orang kaya, apa yang beza dia? Dari sudut ibadah. Dia bukan lebih sebab dia ada duit dah. Kalau orang kaya dikata kemuliaan orang kaya sebab dia ada duit daripada orang miskin. Salah. Orang kaya, mulianya dia daripada orang miskin bukan sebab harta dia, tidak. Tapi sebab ibadah yang dia dapat lakukan dengan hartanya berbanding orang miskin. Itu kelebihan mereka. Macam mana? Sahabat tak cemburu dengan harta mereka. Sahabat ni, dia tak cemburu dengan harta mereka. Tapi dia cemburu dengan ibadah yang orang kaya mampu buat, sedang mereka tak mampu. Itu kecemburuan mereka. Sebab tu dia ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati dengan orang kaya. Pasal apa? Sebab mereka lebih pahala, lebih tinggi darjat. Tak puas hati. Macam mana? Kami solat, dia solat. Kami puasa, dia puasa. Tapi mereka ada kelebihan ibadat harta. Apa dia? Yahujjuna biha wa ya'tamirun. Mereka boleh buat haji, kami tak dapat. Mereka boleh pergi umrah, kami tak dapat. Wa yujahidun, mereka boleh berjihad dengan harta, kami tak dapat. Kita baca dalam surah At-Taubah, orang fakir ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi berjihad. Tafidu minad dam'i mimma, atau sehingga bila tak dapat naik unta tak ada kelengkapan perang, tak ada nak pergi berjihad, tak boleh, menangis mereka. Menangis disebabkan tak boleh berjihad, tak ada kenderaan nak pergi. Waktu perang Badar ke yang tak cukup unta tu, ada sampai gile-gile unta. Sekejap naik, sebahagiannya jalan. Lepas letih jalan, tukar pula. Hak jalan tadi naik unta, hak naik unta pula turun jalan. Gila, sebab Islam ni memang tak cukup harta masa tu. Bila zaman Uthman bin Affan, maka dia pun infak banyak harta dan sebagainya. Pasal apa? Kemuliaan. Jadi kemuliaan orang kaya bukan pada hartanya, itu pada ibadah yang dia boleh lakukan dengan harta yang tidak semua orang miliki. Jadi dalam rukun Islam ni ada ibadat yang fardu ain, semua orang kena buat. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa Ramadan. Tapi mari bab zakat, tak semua orang. Hanya orang kaya yang keluarkan zakat. Mari bab haji, tak semua orang. Hanya orang yang ada kemampuan untuk pergi haji je. Jadi ini kelebihan. Maka orang kaya jangan kata dia kaya ni mulia dia sebab harta, tak. Kalau dia banyak harta tapi tidak buat untuk ibadah, tiba-tiba orang fakir tu yang tak ada harta boleh sedekah RM1, jumpa orang tu bagi RM1, jumpa orang ni bagi 50 sen, jumpa budak-budak bagi coklat, contoh. Dia lebih baik daripada orang kaya sebab dari sudut ibadatnya. Okay? Para sahabat cemburu bab ni, dia tak cemburu sebab harta. Dia cemburu kerana pahalanya orang kaya. Jadi dia kata apa? Mereka ada kelebihan ke atas kami dari sudut harta. Mereka berhaji dengannya, berumrah dengannya, bersedekah dengannya. Faqala, Nabi pun kata, ala uhaddithukum bima in akhadtum bihi. Mahukah kalian aku sampaikan sesuatu yang apabila kalian kerjakan, adraktum man sabaqakum, kamu dapat menyusuli derajat orang yang telah mendahului kamu. Tadi dok berlomba, kamu boleh menyaingi mereka, boleh bersaing dengan mereka. Bukan setakat tu, dan orang setelah kalian tidak akan dapat menyusuli kalian.
Orang lain tak akan dapat seperti kamu. Apa dia? Setelah daripada kamu salat, dan kalian adalah yang terbaik di antara mereka. Kalau kamu buat ni, kamu pula jadi lebih daripada mereka. Kamu lebih baik daripada mereka. Mereka di sini ni siapa? Orang kaya. Dari kalangan siapa? Sahabat Nabi. Bukan orang kaya kita. Yang Nabi sebut ni orang kaya dari kalangan mana? Sahabat. Dan kita tahu orang kaya di kalangan sahabat, bila dia infak, tak serupa dengan kaya kita infak. Tapi Nabi sebut ni, sahabat yang fakir cemburu dengan sahabat yang kaya. Jadi Nabi SAW kata, amalan ni boleh menyaingi infak mereka. Mereka tu siapa? Infak sahabat. Bukan pahala biasa-biasa dak ni. Sahabat kalau infak secupak dengan kita segunung, besar infak secupak sahabat lagi. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Kalau kamu infak segunung Uhud tu emas. Emas segunung Uhud. Okay. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tak sama lagi nilai secupak infak sahabat. Wala nasifah, setengah pun tak sampai. Setengah infak sahabat nak banding segunung Uhud emas kita, tak sama. Jadi orang fakir ni dia tanya Nabi, cemburu infak kita ke infak sahabat? Dia cemburu dengan infak sahabat. Tapi jawapan Nabi, pahala yang kamu buat boleh menyaingi infak mereka. Mereka situ siapa? Sahabat. Yang dicemburu. Allahu Akbar. Kemudian Nabi kata apa? Walam yudrikum ahadun ba'dakum. Tidak ada seorang pun boleh menyaingi kamu. Maknanya yang kamu yang terbaik amalan. Macam mana? Illa man amila mithlahu, kecuali orang yang mengerjakan seperti itu juga. Kalau orang buat serupa kamu, no wonder lah. Sebab kamu pun dapat yang terbaik, dia buat serupa kamu, terbaik jugalah dia lah. Iaitu kalian baca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai salat sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian terjadi perselisihan di antara kami. Sebahagian kami mengatakan kita kena baca 33 kali tahmid, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. 34 kali takbir. Yang ni bila ni biasa baca ni? Waktu tidur. Tidur riwayat 34 takbir. Ni lepas solat 33. Ada riwayat 33 34 itu riwayat Fatimah terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Fatimah nak tidur kan. Dia minta hamba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi balik perang. Dia tak jumpa Nabi, kemudian Nabi pun pergi rumah Fatimah. Masa tu dia dengan Ali radhiyallahu anhu sedang baring nak tidur dah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak ajar kamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Macam mana? Bila kamu duk baring nak tidur ni, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Betul tak? Kalau penat sangat memang baca sekerak je, lena. Tak ada baca. Atau penat sangat tu. Tapi itulah ayat 34. Tapi lepas solat, Nabi pun, dia pun duk khilaf sama-sama pok dia ni. Nabi kata, ni kata ya ke 33, 33, 34? Tak. Lalu aku, Abu Hurairah, kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda,
bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Jadi jelas hadis ni kepada kita dan besar fadilat dia. Cuma ingatlah dulu kita pernah ajar dah, cara nak kira mudah. Kalau ingat lagi lah. Kalau nak kira lagi, nak capat 33 ni macam-macam cara. Ada orang guna biji tasbih. Ada orang sekarang ni guna tasbih digital, tekan tek 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 tek. Oh mantap. Tak kiralah cara mana. Tapi dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi kira dengan jari, dan jari yang kanan sahaja. Jadi kita kira dengan yang kanan, kita dah sebut dah lepas tu, dapatkan satu jari ni 7. Ni 1 2 3 4 5 6 7. Ikut ruas dia tu sampailah 28 4 jari. Tambah lagi 5 di sini, dapatlah 33. So kita amalkan yang tu. Mungkin sahabat-sahabat kita dekat yang mengikuti online ni, amalkanlah zikir 33 ni, jangan tinggal. Dan juga Google lah cara dengan tangan tu, mudah dah orang tunjuk. Yang penting ni kita buat. Yang penting kita buat. Dengan tangan ni satu sunnah, yang kedua mudah untuk kita amalkan. Andai kata kita atas kereta ke, kita boleh baca. Sambil-sambil duduk gerak tangan tu, duduk mana-mana pun kita boleh baca. Tak adalah kata nak kena pegang tasbih. Tapi kalau orang Arab, dia memang suka pegang tasbih tu, duduk mana-mana pun duduk main tasbih dia tu lah. Duduk main, orang panggil tarik biji tasbih tu, tapi tak tahulah zikir ke tak. Cuma dia suka gitu. Baik. Jadi itu hadis yang ke-348, kelebihan zikir selepas salat. Ada lagi yang ni disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ni darjat paling tinggi. Yang lain-lain tu topaklah dengan hadis-hadis yang sahih yang lain. Dan ada pun zikir selepas salat menurut hadis yang sahih yang dikumpulkan. Hisnu Muslim pun ada, seorang nak ambil, dan buat poster pun ada. Kita sambung kepada hadis yang ke-349. Bacaan antara takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbiri wa baina al-qira'ati iskatata hunayyah. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina at-takbiri wal qira'ah ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diam sebentar antara takbir dan baca Fatihah. Kenapa saya baca sebut senantiasa? Sebab dalam bahasa Arab, kalau kana kemudian didatangi fi'il mudhari' menunjukkan perbuatan itu senantiasa. Kalau orang panggil bahasa orang putih ke apa? Past continuous. Nah. Kaya? Ada ke past continuous? Present continuous ada. Kalau past? Tak ada. Tak ada. Present continuous. I am reading. Kayak I was reading? Tak ada. Tak ada. Tak kira lah. Saya ni kayak bahasa Arab. Cuma nak suruh faham. Kalau past continuous, makna dulu tapi berterusan. Dulu berterusan. Kana yaskutu. Kana tu dulu. Yaskutu tu menunjukkan bila ada kana dan fi'il mudhari' menunjukkan senantiasa. Kalau kana tu past,
Yaskutu mudhari' itu adalah senantiasa, berterusan. Jadi Nabi SAW setiap kali solat, Allahu Akbar, takbir, tak baca Fatihah terus, diam sebentar. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tanya, bi abi anta, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, diamnya anda di antara takbir dan bacaan. Ma taqul, apa yang Nabi baca? Abu Hurairah ni dia tanya Nabi. Nabi Allahu Akbar, diam sekejap, kemudian baca Al-Fatihah. Abu Hurairah pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, diamnya Rasulullah antara takbir dengan bacaan Fatihah, apa yang kamu Rasulullah baca? Ni kalau sirah anak murid dengan tok guru, sirah paling langsung, direct, straight to the point. Tak ada kata Nabi ajar gini aja aku dengar gitu, tak. Dia direct to the point. Rasulullah diam antara takbir dengan Fatihah, baca apa? Jadi kalau orang tanya doa iftitah yang paling afdal, ni dahlah darjat dia muttafaqun alaih. Yang kedua, direct to the point. Padahal kalau Nabi jawab kepada Abu Hurairah sirah lain, boleh tak? Ada banyak sirah ni, doa iftitah Nabi banyak. Tapi Abu Hurairah tanya Nabi, apa yang Nabi baca antara takbir dan Fatihah? Soalan direct to the point. Dalam banyak-banyak iftitah, Nabi sebut yang ni. Sebab tu waktu saya belajar dengan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, dia kata ni antara yang terbaik, doa iftitah yang terbaik. Doa iftitah yang terbaik kerana padanya mengandungi doa. Kalau kita kata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh, tapi itu ayat puji Allah. Tapi bila kita kata Allahumma ba'id, dalamnya ada pujian kepada Allah bersama dengan permintaan. Bila kita doa, kita puji juga Allah. Tapi kita puji Allah dalam maksud permintaan, masa yang sama ada kebaikan yang kita minta untuk kita. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Maksud dia, ya Allah, jauhkanlah aku antaraku dengan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Kita minta istighfar, doa minta istighfar, doa minta ampun. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucikan kesalahanku dengan air salji dan air yang sejuk. Jadi kita minta dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Mula-mula Allahu Akbar. Batu kalau kita panggil nak menghadap Allah, biar suci kan? Biar suci. Kita bersuci dengan wuduk pada anggota, dan pada iftitah kita mulakan dengan minta Allah sucikan dalaman kita dengan dosa, daripada dosa, dengan air bata bil ma'i wath thalji, dengan salji, dengan air sejuk. Padahal nak suci apa? Suci dosa. Jauhkanlah aku daripada dosa, daripada seperti jauhnya timur dan barat. Sucikanlah kotoran daripadaku, dosa sebagaimana cucinya baju putih daripada kotoran. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan air salji dan juga air sejuk. Ini makna menyucikan rohani kita. Jadi pada saya, sebab tu saya kata ini yang terbaik. Terbaik disebabkan apa? Sebab dua perkara tadi. Pertama, dia adalah jawapan kepada soalan langsung.
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau orang tanya kita, Ustaz, kalau orang tanya kita lah, Ustaz nak baca apa doa iftitah? Kita berjawab, boleh baca doa mana-mana pun banyak. Tapi kalau kita nak bagi satu je, mesti kita bagi yang terbaik. Kan? Ni kan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni bila dia ajar sesuatu, dia akan ajar yang terbaik. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sesuatu tiba-tiba yang ada lagi lebih baik Nabi tak ajar. Nabi bukan tok guru silat hok simpan buah kilah yang terakhir. Tok guru silat dia takut anak murid dia lawan dia, dia pun simpan jurus yang terakhir tu, jurus hak tu, jurus rahsia tu dia simpan. Takut anak murid kalahkan dia. Ada anak murid pandai sekalipun bila lawan tok guru mesti kalah anak murid. Pasal apa? Aku tok guru, dia anak murid. Nabi bukan tok guru silat. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dia ajarkan semua dah kepada umat dia, dan yang Nabi ajar adalah yang terbaik. Nabi kata, "Ama wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah." Akulah orang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minin." Dia sungguh-sungguh nak ajar orang Islam ni. Nabi minta untuk umat je. Jumpa Allah minta untuk umat. Selamatkan umat dia. Jangan berpecah umat dia. Ummati. Nabi duk sebut akhirat saya umat lah. Umat dia lah. Jadi Nabi ni sayang kepada umat. Kalau tiba-tiba orang kata Nabi ajar, ada lagi yang lebih baik daripada Nabi ajar, kita kata dia tak sayang sungguh ke Nabi kalau dia kata lagu tu. Nabi bila ajar sesuatu, dia akan ajar yang terbaik. Jadi pada saya, bila Abu Hurairah tanya soalan direct to the point, Rasulullah, apa Rasulullah baca antara takbir dengan bacaan Fatihah? Lalu Nabi jawab dengan jawapan ni, maka inilah yang paling baik sekali. Okay? Inilah yang paling baik. Baik. Pun begitu, hak sunnah lain baik juga. Baik. Yang ni baik yang daripada yang terbaik. Terbaik daripada yang terbaik. Best of the best lah. Baik. Hadis yang seterusnya. Jadi hafal belaka dak? Ingat belaka dak? Allahumma ba'id baini. Kita baca sama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Baik. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-350 350. Bab sunnah menghadiri salat dengan tenang dan larangan tergesa-gesa. Larangan tergesa-gesa. Hadis ke-350 dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuna tamshuna alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salat telah diiqamatkan. So bahasa kita mudahlah tu. Sebab kita tak kata ditegakkan. Iqamat kita panggil iqamat juga. Kan? Solat didirikan ni dah tak nak solat dah. Bila solat diiqamatkan, mana kita faham iqamat telah. Idza uqimatis salah, bila diiqamatkan solat ataupun tok imam apabila qamat tok imam pun dirikan solat. Janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa, dan datangilah dengan berjalan tenang. Apa yang kalian dapatkan salatlah, dan mana yang kalian ketinggalan sempurnakanlah. Mana kalian ketinggalan sempurnakanlah. Okey, sempurnakanlah. Jadi ni pertama hadis ni, kita baca satu lagi. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabata rijalin falamma salla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila as-salah qala fala taf'alu wa idza ataytumus salata fa'alaykum bis-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi mendengar suara gaduh orang-orang. Suara gaduh orang-orang. Suara gaduh ni apa? Kelahi. Orang berkelahi ke masa tu? Jalabata rijalin ni maknanya rijal di sini apa panggil bunyi kaki hak tergesa-gesa. Bunyi laju kaki-kaki, bunyi jalan orang yang tergesa-gesa. Qala fa ma sya'nukum, lepas daripada tu sahabat Nabi lepas solat, Nabi tanya, ada apa dengan kalian tadi? Dia kata, kami tergesa-gesa datang solat. Lalu Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berbuat seperti itu. Maka jika kalian mendatangi salat, datanglah dengan tenang. Relax ya, relax. Salat ni datang relax. Kalau tidak, kalau tergesa-gesa, salat pun tak khusyuk. Dan sebenarnya tenang ni bukan bab solat je, semua benda pun Nabi suruh tenang. Kalau tak tenang, hypertension dia panggil. Macam mana tak? Tak tenang je dah hypertension dah. Apa yang kalian dapatkan dari salat, maka ikutilah. Maka ikut dengan imam. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Pertama hadis ni, larangan tergesa-gesa kepada salat. Okey? Larangan tergesa-gesa. Sebab ada larangan. Fala ta'tuna tas'auna. Jangan, atau Nabi kata, la taf'alu. Jangan buat begitu. Jangan buat begitu menunjukkan larangan. Nabi larang tergesa-gesa kepada salat. Kemudian ada perintah untuk berjalan dengan tenang. Idza ataitumus salah fa'alaikum bis-sakinah. Hendaklah kamu tenang. Selepas larang, perintah untuk tenang pula. Kemudian yang ketiga, ada panduan tata cara orang masbuk. Apa dia orang masbuk? Kalau dia masuk, maka ikutlah imam pada apa yang dia sempat masuk. Fama adraktum fasallu. Apa yang kamu sempat, salat dengan imam. Kalau imam salat rakaat yang kedua, maka ikutlah rakaat yang kedua dengan imam. Jangan kata aku rakaat pertama baru.
ikut je imam. Okey? Kalau masuk imam tengah rokok, rokok. Kalau masuk imam tengah sujud, sujud. Kalau masuk imam tengah tahiyat, tahiyat. Fama adraktum fasallu. Wama fatakum faatimmu. Apa yang kamu terlepas, okey, sempurnakanlah. Dan inilah yang menjadi hujah. Hari itu orang tanya, kalau kita terlepas rakaat yang kedua, contoh, kita terlepas rakaat pertama, solat 3 rakaat. Rakaat pertama kita terlepas, masa tu kita baca Fatihah dengan surah. Kita bermasuk rakaat yang kedua dan ketiga. Kita tambah lagi tu, ganti ke sempurnakan. Kalau ganti rakaat yang pertama, kita baca Al-Fatihah dan surah. Tapi kalau kita sempurnakan salat, kita masuk rakaat tu lah rakaat kita yang ketiga, baca Fatihah saja. Jadi kita ni yang pertama tu ganti ke sempurnakan? Nabi kata fa'atimmu, sempurnakan. Bila makna sempurnakan, iaitu kita rakaat itu adalah rakaat yang ketiga, mencukupkan kesempurnaan dia. Lepas tu kalau kita terlepas rakaat pertama, rakaat kita yang kita tambah selepas imam tu, kita nak baca bacaan rakaat yang tertinggal ke, ataupun kita baca rakaat yang kita nak cukupkan? Jawapan dia, kita yang cukupkan. Kita sempat 2 rakaat, tambah lagi yang ketiga, baca Fatihah saja. Kita sempat yang kita solat 4 rakaat, terlepas 2, tambah lagi 2, walaupun kita baca Fatihah, tambah lagi Fatihah juga. Jadi kata solat tu tak ada surah lah. Tak ada surah lah. Sebab kita terlepas dengan, kita sempat dengan imam 2 rakaat, dan kita cukupkan 2 rakaat, makna rakaat ketiga bagi kita dan rakaat keempat bagi kita. Jangan dia kata apa? Aku tadi terlepas rakaat pertama, jadi nak baca Fatihah dan surah. Kalau dia terlupa, tiba-tiba baca, no, tak ada masalah. Ni tiba-tiba dia sengaja, setiap kali tambah, dia akan baca Fatihah dan surah. Kalau kita tanya, apa baca gitu? Aku kan terlepas tadi Fatihah dan surah, tak baca rakaat pertama, jadi aku bacalah rakaat yang tambah ni. Kita kata tak. Rakaat tu adalah rakaat yang ketiga dan keempat bagi kamu. Pasal itulah kesempurnaan salat bagi kamu. Mana dalil dia? Berdalilkan dengan hadis ni. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu terlepas, sempurnakan. Bukan ganti. Nabi tak sebut apa yang kamu terlepas, gantilah dia. Nabi tak sebut ganti. Nabi kata sempurnakanlah dia. Boleh faham? Hadis yang seterusnya. Kapan orang harus berdiri untuk solat? Kapan? Kapan ni? Bangun solat kena kain kapan ayo. Kapan ni orang Indonesia maknanya bila. Bila. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu wa uddilatis sufufu qiyaman. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, iqamat telah dikumandangkan untuk salat. Okey. Dan saf telah pun diluruskan. Lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat salat. Jadi bila diluruskan saf, bila iqamat sudah dikumandangkan, maka saf pun diluruskan. Jadi kalau soalan dia, bila saf ditegakkan, ialah bila diiqamatkan. Bila diqamat, maka saf kena. Sebab tu dalam bab qamat ni, dia memutuskan semua ibadat sunat yang lain.
Bila apa? Sebab bila solat dikumandangkan ataupun diqamatkan, maka tidak ada solat lagi melainkan yang fardu dan wajib. Sambungan hadis tu, fa kharaja ilaina Rasulullah. Maka lepas qamat, saf pun orang bangun berdiri, Nabi pun keluar. Keluar di tempat baginda salat, tiba-tiba zakara annahu junubun. Nabi pun teringat dia junub. Belum mandi lagi. Dia dalam keadaan berjunub, hadas besar. Dalam keadaan hadas besar, Nabi pun kata kepada sahabat, makan aku. Tunggu dulu. Duduk sini dulu. Tunggu sekejap. Makan aku, kekal kamu di tempat kamu. Tetaplah di tempat kalian. Maknanya sahabat duduk berdiri dalam saf tu, tunggu Nabi pergi mandi. Thumma raja'a. Kemudian Nabi balik, faghtasala, mandi. Balik mana? Balik rumah Nabi sebelah masjid ya. Kalau kena tak email ni, tunggu dulu nak balik mandi. Start motor, start kereta. Lalu traffic light dulu, mandi dulu, siapa-siapa nak habis waktu. Tak ya. Tak email, ganti orang lain lah. Tapi kalau lah tak imam tu macam Nabi ni dekat rumah dia, tiba-tiba nak tunggu juga, boleh, tak ada masalah. Makmum boleh tunggu, kemudian tak imam pergi, mandi, kemudian masuk semula. Ataupun tak imam, kalau kita tak imam nak, terlupa, nak terlupa wuduk, tunggu dulu, dia ambil air semayang, masuk semula. Nah halah, tak ada masalah. Tapi kena kalau start kereta, start motor nanya. Baik. Thumma raja'a. Nabi pun balik rumah dia, bersebelahan dengan masjid. Faghtasala. Nabi mandi. Thumma kharaja ilaina. Nabi keluar sekali lagi jumpa dengan kami dalam keadaan basah kepalanya. Nampak besar mandi lagi. Thumma fakabbara. Nabi pun bertakbir dan kami salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat dengan Nabi dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Hadis yang seterusnya. Jelas hadis tu? Bab bila orang kena berdiri salat. Bab yang seterusnya, orang yang mendapatkan satu rakaat bererti telah mendapatkan salat tersebut. Ngiling pala baca hadis ni. Hadis yang ke-353. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas salah faqad adraka as-salah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat bererti dia masih mendapatkan salat itu. Okey. Ada perbahasan tak hadis ni? Ada. Ada persoalan tak? Ada. Apa benda yang persoalan kita? Hadis ni menunjukkan siapa yang sempat satu rakaat dengan imam, maka dia sempat salat. Apa maksud dia? Persoalan. Kalau tak sempat satu rakaat, tiba-tiba masuk tahiyat akhir. Yang ni yang kita bincang dengan bab solat Jumaat hari tu. Siapa yang masuk solat Jumaat dengan imam sempat satu rakaat, maka dia sempurnakan solat Jumaat, tambah satu rakaat lagi. Siapa yang masuk solat Jumaat sempat tahiyat je dengan imam, dia kena cukupkan 4 rakaat sebab solat zuhur. Betul? Baik. Kalau solat lain, solat Jumaat, tak apalah, beza rakaat. Kalau solat lain, tak beza rakaat. Apa yang kurang dia? Pahala jamaah. Bahaya tak? Bahaya. Lepas tu dalam bab ni, ada perbahasan dari ulama. Pertama, dia bagi, ittafaqal fuqaha bersepakat siapa yang
sempat satu rakaat sebelum keluar waktu. Sempat satu rakaat sebelum keluar waktu. Dia solat 1 minit sebelum habis waktu. Satu rakaat dia sempat. Sepakat ulama dia solat dalam waktu. Walaupun dia tambah 3 lagi di luar waktu, satu rakaat dalam waktu, dia dikira sempat solat dalam waktu. Tapi kalau dia sempat tahiyat saja, dia kira solat di luar waktu. Ataupun dia panggil waqtalafu, bahas dia, dan mereka berselisih pendapat kalau mereka dapat kurang dari satu rakaat, apakah dikira sempat dengan waktu tersebut ataupun tidak. Sebahagian ulama, sekumpulan ulama menyatakan kalau sempat takbiratul ihram sudah cukup untuk dia sempat solat. Bila tengah matahari nak terbenam dah, aku tak solat asar lagi, pasal apa? Sibuk layan tetamu kenduri. Biasa kan orang kenduri ya. Salat zuhur lah. Nak masuk asar dah ni dia kata, duk layan tetamu tu pasal apa? Orang nak salam dengan tuan rumah. Kalau tak salam rugi. Contoh. Nah, orang pun tanya, mana tuan rumah? Tuan rumah siapa tak sempat nak solat? Solat asar, nak masuk waktu asar, tuan rumah tak solat zuhur lagi. Orang kata seminit lagi tinggal. Dia pun pergi. Allahu Akbar. Bunyi dalam telefon. Azan Allahu Akbar. Ataupun azan kat masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab takbir je. Realiti tak benda ni? Berlaku tak? Okey. Ulama selisih pendapat. Kalau satu rakaat dia sempat, no khilaf. Tak ada khilaf. Semua kata sempat. Tapi kalau kurang daripada satu rakaat, okey, pandangan pertama cukup dengan takbiratul ihram sempat. Ini pandangan mazhab Hanafi dan Hambali. Pandangan lain tak leh. Kena satu rakaat juga baru sempat. Berdasarkan hadis yang kita baca ni. Dan pandangan ni pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i. Imam Syafi'i kata kena satu rakaat juga. Okey. Berdasarkan dalil yang pertama, dalil pandangan yang kedua kata satu rakaat, hadis ni hadis Bukhari dan Muslim. Okey. Dan pandangan yang pertama, dia kata ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang sempat sujud dari solat asar sebelum terbenam matahari, maka sempurnakanlah solatnya. Siapa yang sempat sujud dari solat subuh sebelum terbitnya matahari, maka sempurnakanlah salatnya. Okey. Dalam riwayat An-Nasai, dia telah adrakaha, faqad adraka, cukup. Okey. Faqad adrakaha. Jadi ada riwayat yang kedua kata siapa yang sempat sujud, sempurnakanlah solat. Okey. Tapi pandangan kedua ni kita tak kata salah, dia pun ada hujah. Dan hujah ulama ni mu'tabar, khilaf ulama ni mu'tabar. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi di antara dua ni, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih rajih? Yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, kata Syekh Ibn Uthaymin, yang rajih dalam masalah ini adalah pandangan yang kedua yang kata satu rakaat. Sebab apa? Hadis yang ada dengan kita ni jelas Nabi kata man adraka rak'atan, siapa sempat satu rakaat
maka dia sempat solat tu. Sebab tu dalam kes solat Jumaat tadi, yang berlaku siapa yang sempat 1 rakaat tambah lagi solat Jumaat. Siapa yang tak sempat 1 rakaat tambah solat Zuhur. Wa bani ala hadha aidan idrakatun ukhra mithla idrakil jamaah. Dan terbina hukum ni juga dalam masalah salat jemaah. Sama ada sempat jemaah ke tak sempat jemaah. Dia kata sini, tudrakul jamaah bidrak'ah atau tudraku bitakbiratul ihram. Apakah jamaah tu sempat dengan takbiratul ihram saja ataupun dengan 1 rakaat? Yang sahih dalam masalah ini, kalau nak keluar daripada khilaf, ambillah pandangan 1 rakaat. Naya tu saya lah hak jenis lambat semua ni. Kalau kita Allahu Akbar, tempat tahiyat je kata imam, maka masalah tu ada yang kata sempat, ada yang kata tak sempat. Yang kata sempat dapatlah pahala jemaah. Yang kata tak sempat, dia ikut imam tapi pahalanya tak sempurna. Kalau tak ada pahala, wallahu ta'ala lah. Wallahu ta'ala a'lam. Dia kira semayang seorang. Moga dia pun tambah lagi 4 rakaat pula lepas tu. Maknanya dia seakan-akan dia solat lain pula sebab dia tambah pun 4 rakaat. Ya, yang dia sempat dengan imam takbiratul ihram je. Allahu Akbar, masuk sujud. Lepas tu naik, semayang 4 rakaat. Sama macam solat sendiri. Jadi kata Ibnu Utsaimin, hadis ni sarih, mantuk dia menjelaskan paling-paling nak solat sempat ialah 1 rakaat. Jadi kena jaga yang tu. Kalau terlewat pun jangan sampai tahiyat je. Sempat tu Allahu Akbar, Assalamualaikum tu imam. Allah, kita pun dah lalu kejar-kejar Allahu Akbar, duduk je Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu memang naik tambah 4 rakaat macam sembahyang diri lah. Okey, ya. Dia duduk je. Dia faham. Tak boleh lah, muka takbir tu memang rukun. Ya, kalau takbiratul ihram tu memang kena takbir rukun. Melainkan dia tak angkat tangan je, dia Allahu Akbar duduk terus. Kalau dia sebut Allahu Akbar, sah. Sebab takbir pada lisan, kan pada tangan. Kalau dia Allahu Akbar duduk. Okay, jadi kita nampak dia macam takbiratul ihram sebab dia ada tangan kemudian duduk terus. Tapi kalau dia gigi Allahu Akbar, duduk terus. Tak ada akad tangan, tak ada takbir. Cuma dia niatkan takbir tu takbiratul ihram. Kena niat juga. Kalau dia tak niat takbiratul ihram, tak sah juga. Kalau dia niat takbir tu takbir nak masuk sujud. Takbir intiqalat. Tak sah. Dia kena niat takbiratul ihram. Sebab bersama takbiratul ihram ada niat salat. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu perbahasan kita pada hari ini. Alhamdulillah, matahari pun dah tinggi ya. Ya, kalau sempat 1 rakaat dikira 1 rakaat. Kalau sempat rakaat, makna bila had mula sempat 1 rakaat, rakaat dengan imam. Kalau rakaat dengan imam tu dikira had 1 rakaat. Okey, kalau sujud tu pun dah tak kira 1 rakaat. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan sambung hadis yang ke 354. Wallahu ta'ala alam. Jazakillah.